Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur pada Allah SWT kerana kita dapat lagi berada di dalam Dewan yang mulia ini bagi sesi penggulungan, dan selalunya begitulah. Kalau tanya soalan, saya nombor 2 ya, selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi kalau menggulung, saya yang nombor 2 akhir. Tapi kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar, beliau sekarang ni berada di Kuala Lumpur kerana tugas-tugas. Kita pun tahu sekarang ini kita berada di dalam ambang pilihan raya, maka insya-Allah Yang Amat Berhormat akan menggulung besok. Yang Amat Menteri Ketua, saya juga bersama rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga kepada semua, ya, ke semua anggota penjawat awam, Datuk Seri SS, Espino dan lain-lain lagi yang berusaha bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya mencapai pencapaian kita, iaitu sebanyak 1 bilion ringgit dari segi kutipan hasil negeri. Ini kita kena ucapkan tahniah. Saya nak bagi tahu, nak share sikit lah. Setiap kali ESCO, ya, ini kawan-kawan ESCO boleh ini confirmkan, sahkan. Berapa? Setiap kali ESCO tu, yang pertama lepas agenda ucapan Yang Amat Berhormat, ucapan beliau dan pesanan-pesanan yang nak disampaikan. Perkara kedua, beliau akan bertanya bukan kepada Datuk Seri SS Sekajaan Negeri, atau kepada Datuk LA, atau kepada saya sebagai yang sebelah dia, atau Datuk Sopi, atau wakil daripada Benta, atau wakil daripada Kuala Sentul, tetapi kepada Datuk Espino. Berapa collection kita setiap kali, because our target is, dengan izin, to achieve 1 billion, dan alhamdulillah kita telah capai apa yang kita pastikan, iaitu 1 bilion. Untuk mencapai kali pertama mudah, tetapi untuk kita to maintain, dengan izin, untuk mengekalkan 1 bilion ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi sebab itulah, ya, kerajaan negeri perlukan kepimpinan yang mampu untuk meneruskan agenda ini. Yang Amat Ketua, selaku Exco Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perdagangan dan Komoditi, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang menyentuh tentang alam sekitar, tentang pelancongan, tentang portfolio saya. Walaupun pada kali ini kita lihat bahawa mood agak berbeza kerana kita mengadakan persidangan kita selepas sehari sebelum, dan kemudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan bahawa kerajaan pusat telah pun bersedia untuk mengadakan pilihan raya umum, akan mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Maka mood kita agak berbeza, kerana saya yakin dan percaya bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan bersama-sama seperti yang telah akan juga mengumumkan tentang pembubaran Dewan Undangan Negeri. Kenapa? Kerana kita memikirkan, biarlah kita buat pilihan raya ini bersekali. Kalau kita buat pilihan raya ini tidak bersekali, kita merugikan duit rakyat. Kalau kita buat sekali, Yang Amat Yang Ketua, belanjanya sama, cuma yang kita akan tambah adalah kita print satu lagi kertas, iaitu kertas Dewan Undangan Negeri. Kita, Yang Amat Yang Ketua, kadang-kadang kita bercakap soal good governance, kita bercakap soal ketelusan, soal mesti jimat, cermat dan sebagainya. Tapi bila sampai pada kita, tak apa. Ini dia. Bila sampai pada kita, tak apa. Kita buat beza, tak apa. Sedangkan belanjanya besar. Kita terpaksa adakan semua ini petugas-petugas pilihan raya, berjuta-juta duit rakyat yang kita bezakan, sedangkan perkara itu boleh kita buat sekali. Ini sebenarnya rakyat memerhati Yang Amat Yang Ketua. Sebab itulah saya dipahamkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa insya-Allah, ya, kita akan bersama-sama dengan kerajaan pusat untuk mengadakan pilihan raya pada kali ini. Yang Amat Yang Ketua, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 3 rakan yang telah menyebut tentang pertanyaan tentang portfolio saya, iaitu Berserah, Luit dan Padan Tengku. Dan mereka menanyakan tentang, pertamanya Berserah dia surat dia tak ada,
sebab dia pergi untuk ini mesyuarat pilihan raya agaknya, tentang apakah kekangan utama dalam memenuhi keperluan atau kehendak daripada pihak UNESCO supaya tapak biosfera di Tasik Chini tidak berdepan dengan berbagai masalah selepas ini. Sehingga kita pun dah jawab, secara umumnya kita telah pun sebenarnya pergi menghantar wakil kita diketuai oleh Datuk Kerajaan Negeri ke UNESCO untuk kita menyerahkan, dan kita bertanyakan kepada mereka apakah lagi keperluan-keperluan yang diperlukan supaya apa? Supaya kita nak memastikan bahawa status man and biosphere itu dapat kita kekalkan. Tuan Dia Ketua, soalan kedua daripada wakil daripada Padang Tengku. Dia banyak soalannya, 3-4, tapi saya jawablah satu. Yang lain saya akan jawab tulis. Memohon penjelasan kerajaan negeri mengenai status pengiktirafan Merapuh sebagai bandar pelancongan yang pernah diisytiharkan satu ketika dulu. Merapuh adalah salah satu daripada destinasi pelancongan utama di Lipis. Namun begitu, tiada sebarang pengiktirafan rasmi kepada Merapuh. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri komited untuk menjadikan daerah Lipis sebagai UNESCO Global Geopark. Ini satu usaha yang akan dijalankan, dan kerajaan negeri saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak 20 juta untuk kita mengkaji, kemudian dalam masa yang sama untuk kita melakukan beberapa penambahbaikan supaya kita akan mencapai status Global Geopark ini dalam masa 5 tahun. Dan yang ketiga, soalan daripada wakil daripada Luit menyebut tentang apakah perbelanjaan dan bajet yang telah dan perlu diambil kira oleh kerajaan negeri dalam persediaan menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Kerajaan negeri dalam tindakan bagi mengambil kira faktor persediaan menghadapi perubahan iklim dalam pembangunan pelan pengurusan strategi alam kita telah lancarkan. Malah seperti yang dinyatakan oleh wakil daripada Benta tadi bahawa negeri Pahang saja menerima hampir 2 bilion dari segi tambatan banjir ini. Termasuklah Sungai Semantan, Bentong, Temeloh, Bera, Maran, Lipis, Kuala Kerau, Kuantan, Sungai Lembing, serata negeri Pahang ini, kerajaan pusat telah memperuntukkan sebanyak 2 bilion, iaitu untuk tambatan banjir. Supaya apa? Supaya kita pastikan bahawa kita dapat mengurangkan banjir yang akan kita hadapi. Itu sebahagian daripada usaha kita, dan wakil daripada Luit pun dah balik dah. Dia sebelum sembahyang asar lagi. Dan insyaAllah kita akan sentiasa berusaha ke arah memastikan bahawa kita bersedia. Dalam masa yang sama, Yang Amat Ketua, kita juga akan mengikuti conference tentang climate change ni. Antaranya kita pernah ke Glasgow bersama dengan Kebawah Yang Maha Mulia Pemangku Raja pun berangkat juga, walaupun waktu yang berbeza, tetapi kita ke Glasgow iaitu COP 26, dan kita akan mengadakan COP 27 iaitu di Cairo, iaitu United Nations Climate Change Conference ini. Yang Amat Ketua, saya nak menyentuh sedikit tentang portfolio saya, iaitu pelancongan. Saya ucap terima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah pun meluluskan belanjawan sebanyak 40 juta kepada ini portfolio pelancongan ini. Dan saya sangat gembira, katalah kalau kali ini penggal saya yang terakhir, saya telah meletakkan batu asas supaya kalau dulunya ini portfolio pelancongan ini tidak ada income sendiri, tetapi alhamdulillah kita kerajaan negeri telah pun meluluhkan enactment, iaitu enactment hotel 2020, di mana kita mengenakan sedikit fee, iaitu fee kelestarian sebanyak RM3 setiap bilik yang dihuni. Dan ini perkara biasa dilakukan di seluruh dunia, ya. Maknanya negeri Pulau Pinang, kita ikut Pulau Pinang sebenarnya. Yang ini kita ikut Pulau Pinang, wakil daripada Benta. Pulau Pinang telah lama laksanakan, dan dengan
dengan ini saja kita akan berpendapatan sebanyak, kita ada 38,000 bilik yang berdaftar, dan kita ada lebih kurang lebih daripada 5,000 bilik lagi yang tidak didaftar seperti Airbnb dan sebagainya. Ini kerajaan negeri akan sedang melaksanakan program pendaftaran kepada bilik-bilik ini. Kita ada 40,000 bilik dan kita jangka bahawa kita akan mendapat pendapatan lebih daripada 20 juta. Campur pendapatan 9 juta daripada ini tourism tax daripada kerajaan pusat, kita ada lebih kurang 30 juta saja cukup untuk portfolio pelancongan ini untuk mereka, bukan saja untuk kita mempromosi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, dan juga program-program yang kita buat yang bertaraf antarabangsa. Sebagai contoh, baru-baru ini kita telah mengadakan Pahang Ocean Paddle, yang mana ini ada satu-satunya acara yang tidak pernah kaedah begini dijalankan. Maka kita adalah merupakan the IP holder lah dengan izin, yang memegang seperti F1 sebagai contohnya, ataupun lain-lain seperti Belfish sebagai contohnya. Kita pegang the rights untuk lakukan ini. Yang Mak Yang Dipertua, saya juga nak maklumkan, selain daripada itu Yang Mak Yang Dipertua, saya juga nak berkongsi bahawa kehadiran pelancong ke negeri Pahang ini selepas sahaja kita dibuka, iaitu kita ambil awal tahun inilah, sehingga sekarang kita telah menerima 6.6 juta pelancong, iaitu seramai 1.9 juta yang mereka pergi ke pantai dan juga ke pulau. 1.9 juta. Maknanya wakil daripada Tioman, you must be very busy dengan izin. Maknanya melayani pelancong-pelancong yang pergi ke Pulau Tioman. Kemudian ke Tanah Tinggi. Ini paling tinggi. 4.2 juta. Kenapa? Kerana semua Tanah Tinggi berada di negeri Pahang. Cameron Highland berada di negeri Pahang, Fraser Sea berada di negeri Pahang, Genting Highland pun berada di negeri Pahang. Negeri lain ada nama Tanah Tinggi tapi rendah. Seperti bukan Tanah Tinggi, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi di rendah, macam di Kelang sebagai contoh. Yang nak diikut oleh kita lah, Selangor. Bukit Cerakah, bukit tapi rendah. Kemudian Kembara atau alam semula jadi, ekoturism, seramai lebih daripada 0.5 juta orang. 6.6 juta ini Yang Mak Yang Dipertua, saya nak bagi tahu bahawa ini daripada Januari hingga September, peningkatan sebanyak 544.53%. Ini bukannya cemerlang, ini lebih daripada cemerlang, gemilang, terbilang. Betul? Dengan ini penting, perbelanjaan pelancong atau expenditure, tourist expenditure sebanyak 5.58 bilion. Ini sebenarnya yang kita nak. Kenapa Yang Mak Dipertua? Kita kena ingat dari segi pendapatan KDNK kita, the revenue, our revenue dengan izin Yang Mak Dipertua, sebahagian kita 50% daripada KDNK kita adalah daripada perkhidmatan. Dan kita kena ingat bahawa pelancongan adalah industri perkhidmatan. Jadi Yang Mak Dipertua, sebab itulah industri ini penting. Kalau kita tengok Yang Mak Berhormat Menteri Besar pun sebut dalam membangunkan Pahang Barat, yang pertama adalah soal pelancongan, kerana orang akan berbelanja duit tersebut akan dibelanja di hotel, di restoran, di tempat-tempat lain, stesen minyak, membeli barang-barang dan sebagainya. Kemudian duit tersebut akan berputar. Mereka pula apabila ramai orang, mereka terpaksa ambil orang untuk pekerja lagi. Kemudian dia apa yang disebut sebagai the multiplying effect dengan izin Yang Mak Dipertua. Cycle itu menyebabkan industri ini, ekonomi ini akan berkembang dan terus maju. Yang Mak Dipertua, secara perbandingan, secara perbandingan Yang Mak Dipertua, tahun 2021 kita hanya menerima 2.2 juta je. Yang Mak Dipertua tahu tak sebab apa? Sebab kita banyak sangat perintah berkurang ni apa dia panggil? Bukan perintah ini, curfew. Darurat. Darurat. Perdana Menteri darurat. Sahabat daripada Cenoh.
ketika itu. Perdana Menteri darurat. Dia darurat. Jadi orang tak boleh keluar rumah. Ini yang dapat 2.2 million saja. Tapi tahun 2020 kita menerima 7.3 juta, dan pada tahun 2019 sebelum Covid kita ada lebih kurang 14 juta. Dan sekarang ini 6.6 juta, dan kita yakin sehingga hujung tahun ini unjuran kita adalah seramai mungkin dalam 9 ke 10 juta, insya-Allah. Yang amat Ketua, saya juga nak sebut ya tentang alam sekitar. Ini satu, kerana isu alam sekitar ini adalah merupakan isu penting. Kerana kita selalu sebut bahawa kita meminjam apa yang ada ini daripada generasi akan datang, maka kita kena jaga dia. Dia ada 4. Yang maknanya itu ada 2 ya. Enactment penting yang kita telah luluskan. Satunya adalah Perbadanan Taman Negeri Pahang. Satu, enactment Taman Negeri Pahang. Yang keduanya Majlis Biodiversity Pahang 2021. Kedua-kedua ni yang maknanya betul adalah untuk kita mengawal alam sekitar ini. Dan kerana itulah yang maknanya betul, saya nak maklumkan kita sangat Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan penting. Satu yang maknanya betul, kita sebagai contohnya dari segi pencemaran sekitar ni, kita telah pun mengenal pasal ada 8 kilang yang telah beroperasi secara haram dan menjalankan aktiviti peleburan tanpa kawal. Dan kita ambil kes ini, dan kita satu kes pelupusan haram buangan terjadual. Kita jangan mengingat bahawa ini di Bukit Kelulut, dan kita telah pun selesaikan perkara ini. Kemarin betul, isu alam sekitar ni kita jangan melihat ianya hanya di kawasan hutan ataupun kawasan alam semula jadi sungai, tetapi juga alam sekitar ni banyak terdapat di bandar-bandar sebenarnya, seperti di Sungai Kingki di Johor, bagaimana ia mengibatkan kematian. Yang amat yang betul, kerana itu yang amat betul, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah melancarkan Pelan Pengurusan Strategi Alam Sekitar Negeri Pahang, dan kita telah pun bekerjasama dengan University College Yayasan Pahang, iaitu yang telah menubuhkan Pahang Ecology Research Center dengan betul yang menjalankan kegiatan alam sekitar ini. Dan sebab itulah dengan kita mengadakan ataupun dengan kita melaksanakan pelan pengurusan alam sekitar ini, maka kita nak ingin memastikan bahawa apa yang disebut sebagai, sekarang ini orang sebut ESG, SDG, Sustainable Development Goal, yang mempunyai 17 matlamat itu dapat kita laksanakan. Dan untuk for private entity, mereka mesti melaksanakan iaitu ESG, Environment, Social and Governance. Hormat Yang Dipertua, saya juga nak maklumkan bahawa kita ini Tiger National ini ataupun ini Malayan Tiger Conservation dirancang, telah pun siap, dan insya-Allah akan beroperasi. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk kita menjaga alam sekitar flora dan fauna. Yang betul, saya ingin menyebut sedikit tentang peladangan. Walaupun sebenarnya plan peladangan telah pun siap, tetapi oleh kerana kita ingin election dengan pilihan raya, saya harap sesiapa selepas ini mereka boleh teruskan. Walau bagaimanapun kita telah melancarkan e-ladang, di mana untuk kita memastikan setiap peladangan kita ada data dia. Sekarang ni kita tak berapa lengkap, tetapi dengan ada e-ladang ini kita boleh mengetahui berapa keluasan ladang, berapa pekerja, kemudian berapa rumah yang ada, berapa kapasiti pengeluaran pokok-pokok dan lain-lain lagi, buah-buahan dan sebagainya. Maka kita boleh monitor, dan dalam masa yang sama kita boleh membuat unjuran untuk ini data-data ini, supaya kita dapat buat unjuran tentang progres ataupun tentang planning ekonomi kita di masa hadapan. Kita juga telah mengadakan Pahang Plantation dan Commodities Festival
simposium iaitu komoditi sawit dan masa depannya yang kita adakan, dan alhamdulillah mendapat sambutan, dan insya-Allah saya harap selepas ini ianya akan diteruskan. Yang mana itu? Politik Malaysia ni amat betul. Kegawatan yang kita warisi ini dia bermula pada tahun 1999. Apabila UMNO, Mahathir dan Anwar Ibrahim berpecah. Ini bermulanya. Satu. Dan yang keduanya maknanya betul. Dan ianya bermulalah berlakulah tertubuhnya parti PKR, kemudian tertubuhnya parti yang lain-lain lagi lah. Kalau kita tengok dari segi track record yang maknanya betul, ya pembangkang ini PAS dan juga DAP ketika itu yang dominan lah, yang ada sebelum 1999. Mereka sebagai pembangkang tidak banyak. Kita akan mendapat 80%, 80%, 85%, 78% daripada undi Barisan Nasional ketika itu. Kalau kita boleh lihat PRU PRU 82, 86, 90, 95. Tapi PRU 99 sebenarnya mengubah landscape politik Malaysia ni. Dan kita warisi ini hinggalah sekarang. Jadi sebab itulah yang maknanya betul, saya kira bahawa pilihan raya pada kali ini rakyat mesti bijak. Rakyat mesti tahu memilih manakah parti yang mempunyai track record dan manakah parti yang hanya tahu membuat janji. Rakyat masih ingat lagi yang maknanya betul, bagaimana manifesto dipermain-mainkan. Ini soal janji yang maknanya betul. Janji mesti ditepati, kata mesti dikota. Saya tak nak sebutlah. Dalam Islam kalau orang berjanji ni dia tidak tunai ni, apa kita sebut tak baik. Jadi apa pun yang maknanya betul, janji. Jadi sebab itulah kalau di Malaysia ni rakyat dah tahu dah. Rakyat boleh dapat bezakan 22 bulan sebelah PRU 14. Ini Pakatan Harapan yang memerintah. Mereka boleh tahu, mereka boleh rasa bagaimana pemerintahan Pakatan Harapan yang dikombinasinya oleh apa? Oleh PKR, Amanah dan juga DAP. Dan mereka, kita boleh ingat lagi apakah tindakan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan kepada rakyat ketika itu. Kemudian rakyat juga boleh merasakan bagaimana Perikatan Nasional, walaupun UMNO sebahagian daripadanya itu gabungan kerajaan, tetapi UMNO tidak mendokong. Sebab itu UMNO tidak masuk di dalam Barisan Nasional, tidak masuk dalam Perikatan Nasional. Boleh dapat rasakan bagaimana pemerintahan ketika itu. Sebab tu kehadiran pelancong pun 2.2 juta aja. Pasal kita banyak apa tadi? Darurat. Darurat. Maknanya apa sebab darurat tu? Ini kita semua tahu sebab apa. Jadi rakyat boleh membezakan. Dan rakyat boleh membezakan bagaimana Malaysia yang diperintah oleh Barisan Nasional selama 61 tahun. Apakah kita tidak maju? Kalau kita tidak maju, yang maknanya betul saya selalu sebut ini, tak kalah rakan-rakan kita daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada Myanmar, daripada Nepal datang ke sini. Kenapa mereka datang kemari? Untuk bekerja. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa di sini ada masa depan. Kita tak akan pergi ke negara yang tidak ada, kita tak dapat cari sesuatu nasib. Kita boleh lihat bagaimana hebatnya Malaysia ketika itu. Tetapi ini masalah dia yang maknanya betul. Apabila sosial media ini tidak dapat dikawal, dan kemudian kita boleh lihat sendiri bagaimana kita ni yang maknanya betul. Macam tadilah wakil daripada Benta, saya nak pinjam sikit je. Saya tak nak sebut dah pasal ketari ni, pasal dua orang dah sebut ni tak baik kesan dia. Dia pun tak tidur malam. Nampak dia betul. Antara selfie dan reality. Ini politician kita. Kita tak nak macam itu. Kita ni reality, bekerja pagi, petang, siang, malam. Macam wakil ahli parlimen saya. Sekarang ni wakil daripada bagi dia mentekak baru ajak dia datang berceramah. Itu kesian dalam hujan. Itulah tak berkat. Sebab tu dalam hujan. Baru sekarang dah 5 tahun. Tiba-tiba orang bekerja. Encik ni siapa? Dia lupa itu ahli parlimen. Kalau dia bagi tahu dia sakit. Kalau sakit yang maknanya itu, hantarlah wakil. Kita ada wakil. Tapi tak. Tidak berlaku.
Jadi ini antara selfie dan realiti. Hanya apabila ada masalah, kita selfie, kemudian kita letak dalam Facebook kita. Saya telah pergi ke sini, tetapi masalah tak selesai. Kita hanya apa? Kita hanya datang untuk mendengar masalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Ya. Malah kita curah lagi. Ya, api itu tengah menyala, maka kita curah minyak. Patut kita curah air. Supaya apa? Supaya politik kebencian ini dapat dibina yang maknanya betul. Cukuplah. Enough is enough yang maknanya betul untuk kita. Kita ni kena ada rasa kasih sayang. Sebab tu yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut keluarga Malaysia. Ya? Keluarga Malaysia ni maknanya kita ni satu keluarga. Di sinilah kita dilahirkan, di sinilah kita akan dikebumikan. So we have to take care of this nation. Yang maknanya betul dengan izin. Sebab itulah yang Berhormat wakil daripada Pelangai dia beritahu pasal malam apa namanya hari tu, dia cakap last but not least. Tapi saya beritahu, saya pula save the best for last. Maknanya kita mesti apa? Save the best for last ni apa? Wakil daripada Bentar dia pandai cakap orang putih pasal dia belajar di Glasgow anak. Save the best for last. Kita maknanya kita simpan yang terbaik tu untuk di akhir-akhirnya. Maknanya tu. Ini kita tak nak ni. Politik, selfie dan realiti. Ya, mereka pergi sebab orang melihat ini sosial media, tengok gambarnya sangat cantik, pergi macam-macam sekejap, tetapi kemudian hilang. Kemudian pakai filter pula tu. Jadi yang ini yang betul saya harap supaya kita terangkan kepada rakyat tentang selfie dan realiti ini. Politik yang hanya selfie, kemudian tetapi realitinya mereka tidak melaksanakannya. Ramai yang betul. Sebab itulah saya yakin dan percaya bahawa PRU pada kali ini, kalau kita lihat, saya pelik pembangkang ni yang buat yang betul. Dia bagi tahu kerajaan pusat ni kerajaan tebuk atap, kerajaan tak sah, kerajaan pintu belakang, tapi dia orang tak nak buat pilihan raya. Ini pelik sikit. Banjir. Yang maknanya betul, tak pernah ada banjir bulan November ni. Yang maknanya betul. Kalau disebut banjir, saya ni dibesarkan di tepi Sungai Pahang. Kalau pun banjir sikit di Temerloh sebagai contoh, ataupun di Pahang, tapi negeri lain tak banjir. Kita pernah ada banjir yang maknanya betul. Saya nak bagi tahu yang maknanya betul. Banjir ni, saya nak check sikit yang maknanya betul. Sebab saya sampai pukul apa yang maknanya betul? Boleh. Boleh ya? 5 minit Saya nak sebut sikit. Saya baca ni, bilakah Malaysia tanpa banjir? Ini. No. Kalau ikutkan sejarah, Kelantan pernah berlaku banjir besar antara Disember 2014 hingga Februari 2015. Perak antara Februari hingga Mac, April dan Jun. Kalau kita nak buat lepas Raya Cina, Jun, banjir juga. Perak cakap, tak boleh, ini musim banjir. Kedah dan Perlis pernah berlaku pada Jun dan Julai. Tak apa kita buat bulan Julai. Julai tak boleh. Orang Kedah cakap, tak boleh, ada banjir, tak boleh. Banjir juga. Ayak. Tapi di Pahang tak banjir. Ini bukan saya cakap. Saya Esko Alam Sekitar. Meteorologi itu bawah saya, kaji cuaca. Saya tanya dia, apa dia. Kemudian Pahang, Johor, Pahang, Terengganu, antara Ogos yang pernah berlaku. Antara Ogos hingga September. Oktober, November tak ada ya. Pernah berlaku. Itu Johor, mungkin di Johor. Malah pernah berlaku Februari hingga Mac di Johor, di Pahang. Bagi Sabah dan Sarawak pula pernah berlaku antara Januari, Februari, Mac dan April. Manakala Selangor, Melaka, Negeri Sembilan pernah berlaku pada bulan Januari hingga Februari, Jun hingga Ogos, Julai, Ogos dan September, malah Disember pun pernah berlaku. Jadi bulan apakah di Malaysia ni yang tak pernah banjir? Saya nak tanya. Banjir. Sebabnya Presiden UMNO cakap masa di pelancaran pemuda tu, dia cakap dalam banjir pun pilihan raya kita akan pastikan yang berlaku. Itu saja. Jadi mereka nak divert yang maknanya betul tentang banjir. Jadi kita pun terikut.
banjir. Pernah ke banjir bulan November? Tak pernah banjir lagi. Setakat ni lah. Kita tak tahu tahun ni. Setiap bulan ada sejarah banjir antara 14 negeri ni. Kemudian sedangkan Parlimen akan dibubarkan secara automatik dalam bulan Jun. Kalau ikut sejarah, Kedah dan Perlis termasuk Melaka Negeri Sembilan hingga ke Selangor pernah berlaku. Jadi nanti orang Selangor cakap, tak boleh buat bulan ni pasal bulan ni bulan banjir. Wakil daripada Tera Jadi bila masa kita tak boleh buat ni banjir ni? Buat je lah. Sedangkan tahun lepas hari penamaan calon di Melaka 5 bulan kan? Kemudian hari mengundi 20 bulan. Begitu, lebih kurang macam November, aman je. Tak ada banjir. Jadi sebab itulah Yang Hormat Yang Bertuah, bab banjir ni, ini sebenarnya mencari alasan. Kita jangan doa lah ya. Yang mencari alasan. Tapi kalau banjir pun Yang Hormat Yang Bertuah, logiknya Barisan Nasional lah untung. Pasal kita kerjaan kan. Kita bagi bantuan. Macam mana? Kita bagi, kita cakap jangan lupa undi kita. Sebagai contoh. Jadi Yang Hormat Yang Bertuah, saya nak ucap terima kasih lah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana bagi peluang saya jadi exco lagi. Kemudian tak lupa juga kepada Yang Berhormat Wakil pada Pelanggan. Bagi tahu ke dia minta maaf semalam kat dia. Saya bagi tahu sebenarnya itu pada saya bukan satu salah, itu satu teguran saja daripada abang kepada seorang adik. Banyak saya belajar dengan beliau tentang erti kehidupan. Kita kena redha dengan ada, ya tak? Tapi dan banyak lagi lah yang kita belajar selama Yang Amat Yang Bertuah. Saya ni lewat sepenggai pada Yang Amat Yang Bertuah. Mana 23 tahun duduk di sini, daripada ujung sana pergi ke sana, pergi sini. Ini lama sekali 2 penggai. Jadi kita redha dan kita telah melakukan yang terbaik kalau kita tak berjumpa lagi di sinilah. Dan saya ini ada pantun sikit lah Yang Amat Yang Bertuah. Saya juga nak ucap terima kasih kepada semua ini penjawat awam yang diketuai oleh Datuk SS. Datuk Seri SS ni dulu dia DO Temeloh, sorry. Dia went through the training lah sebenarnya di Temeloh. Yang Bertuah, dia bagi tahu if you can handle Temeloh, you can handle the whole nation dengan izin. Sebab tu dia jadi KPTG selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian beliau dipanggil balik as a state service lah, iaitu perkhidmatan beliau kepada negeri. Dan beliau sekarang ni dah jadi SS berapa? 3 tahun. 3 tahun. Cemerlang Yang Amat Yang Bertuah. Laju sangat, kadang tak terikut tu nak. Laju sampai hilang rambut itu kan kelajuan dia. Saya Yang Amat Yang Bertuah ucap terima kasih jugalah kepada rakan-rakan ADUN, ya. Rakan-rakan ADUN, timbalan pengurusi saya, wakil daripada Peramu, timbalan tourism, kemudian timbalan pengurusi saya, wakil daripada ni dua-dua tak ada ni Pulau Manis, Museum Pang. Of course timbalan ketua bahagian saya, wakil daripada Kuala Semantan, dan semua yang lain lah. Tu tambah sekali my sparring partner saya, Datuk ini wakil daripada Benta, yang kita sentiasa bergaduh lah. Tapi bila sampai pada musuh, kita akan bersatu. Itu satu hal kita lah. Bukan bersatu, berdua. Kita tak nak sebut bersatu ni, allergic sikit. Begitu juga dengan wakil daripada Kuala Sentul, daripada ini Kerdau, daripada ini Guai, daripada Tioman, daripada Raup. Wakil daripada Kuala Sentul ni, dia dari segi nama ayah tu, last name tu macam adik-beradik lah. Jadi saya jumpa, saya dengar masa Pimpinan Agung ni, teruk tu Menteri Besar Pahan ni lantik sampai 2 adik-beradik jadi exco. Kita lain mak, lain ayah. Dan semua rakan-rakan ADUN yang lain. Tak lupa juga kepada rakan-rakan daripada PAS dan juga daripada PKR, juga daripada PKR dan juga daripada DAP lah. Kita mungkin ada berbeza pandangan, tetapi semuanya membawa aspirasi rakyat. Tetapi aspirasi rakyat pun kena betul-betul lah. Jangan kita menaikkan semangat kebencian ini.
Kalau di luar negara, kalau kita buat macam tu, racist dia beritahu, dengan izin. Jadi kita apa pun kita mesti berpandukan pada perlembagaan yang ada. You have your right, we have your right. You have your right, I have my right. Jadi kita kena dengan izin, kita kena berpandukan kepada itu. Yang maknanya Tua, saya ingat cukuplah untuk setakat ini. Saya nak baca pantun sikit ya. Tak reti sangatlah berpantun ni. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. BM Pahang terbukti, parti mampan, rakyat terjemah, next PRU. Pucuk pauh, delima batu, ikan sembilang dicicah budu. Dua kolang pilihan untuk bersatu tak boleh. Biarlah rakyat jadi penentu. Sorry. Saya tak hantar patut. Kalau janganlah terasa Yang Amat Yang Di-Pertua, saya sekaligus ucap terima kasih banyak-banyak dan ucap tahniah juga terima kasih kepada Yang Amat Yang Di-Pertua dan juga speaker kita, speaker dan timbalan speaker yang menjalankan tugas dengan baik. Tak lupa juga kepada setiausaha kita. Saya ingat lagi kali pertama ini speaker ini setiausaha kita daripada Pekan tak? Temuluh Anwar daripada Temuluh. Ini setiausaha kita dulu. Yang pertamanya Encik Nasar daripada Nasaruddin daripada Pekan. Tapi dia cakap tu dia leweh betul lah. Yang berhormat Yang Di-Pertua orang Pekan. Masalahnya dia leweh betul. Ingat lagi. Betul. Yang berhormat Yang Di-Pertua sebab dia cakap Pahang ni dia ikut sungai, dia orang beritahu lah. Orang yang dulu dia cakap laju. Pahang Temuluh ni dia okey sikit. Tapi yang paling steady tu yang tengah tu lah kan. Temuluh, titik tengah Semenanjung. Kemudian bila sampai ke Kuala tu dia slow. Itu dia jadi tu. Boleh jadi. Jadi kalau pulau ini wakil pada Tioman kita tak tahu macam mana cakap orang putih. InsyaAllah Yang Amat Di-Pertua, saya sekali lagi ucap terima kasih. Dan kalau kita tak berjumpa, mungkin ini sajalah ya, apa namanya, jodoh kita. Kita jumpa di tempat lain. Kalau besok saya, manalah tahu lepas-lepas pilihan raya mungkin ada di kalangan adun-adun ni pula jadi esko dan sebagainya. Kalau kita buat permohonan, janganlah ditolak-tolak ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa pada masa ni. Kita tak berjumpa dah Yang Amat Di-Pertua, kita masuk sekali ke syurga insyaAllah. Dengan kata-kata ni saya menyokong, saya mohon menyokong RUU Pembekalan 2023 yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.